Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam hari Jumaat. Hari ini hari Jumaat 1 hari bulan 5 2020 dan juga bersamaan dengan hari ke-8 bulan Ramadan untuk tahun ni 1441 Hijrah. Apa khabar semua ibu-ibu, para pesakit yang saya hormati, yang saya sayangi semua. Saya harap semua berada dalam keadaan yang sihat, walafiat, positif dan berjaya menjalankan ibadah puasa dengan baik. Okey. Ya, okey, saya nampak Dr. Jason dah follow saya dah. Tengok. Okey, hi Jason, how are you? Okey. So untuk hari ni topik yang akan kita bualkan adalah satu topik yang sangat common ya dalam waktu mengandung iaitu anemia in pregnancy. Puan Arifatul Fauzia, Assalamualaikum Puan. Selamat Hari Pekerja Doktor. Terima kasih Puan ya. Pasal Hari Pekerja ni, sebelum saya start pasal anemia ni lah, bahasa Inggerisnya Labour Day. So labour ni dalam bahasa Inggeris ada dua maksud. Satu tu labour iaitu buruh lah, tenaga buruh. Tapi untuk orang macam saya ni, bila kita cakap pasal Labour Day, labour, delivery, patient in labour. So hari ni selamat dah lah, ada beberapa orang bersalin, Alhamdulillah. Tapi buat petang ni, quiet je, belum ada lagi yang in labour. So mungkin kita harapnya boleh bersembang dan bercerita tentang anemia ni sebelum ada lagi ibu-ibu yang go into labour on Labour Day today. Okay, alright. So hari ni topik kita tadi macam kita cakap adalah anemia in pregnancy. Okay, mungkin ramai orang dah tahu dah apa tu anemia. Tapi untuk yang tak tahu, anemia merupakan satu keadaan yang sangat common. Ramai orang yang ada anemia masa mengandung. Dan maksud anemia ni adalah kekurangan sel darah merah. Ya, kekurangan sel darah merah ataupun kekurangan keupayaan sel darah merah itu untuk membawa oksigen kepada organ-organ dalam tubuh badan kita. Okay. Untuk orang yang tak mengandung, anemia ni cuma efek si tuan punya badan sahaja. Tetapi bila dia mengandung, masalah ni menjadi masalah untuk dua orang hadapi, iaitu ibu dan juga bayi. Itu pasal penting untuk kita bincangkan tentang anemia in pregnancy hari ini. Okey. Sebelum saya mula, hari ini punya topik rujukan saya ada 3 lah. Yang pertama adalah daripada myhealth.government.my. Ia adalah satu portal dari KKM di mana ada satu artikel yang ditulis oleh pakar hematologi Dr. Sinari Saleh tentang anemia in pregnancy pada tahun 2015. So itu rujukan utama saya. Rujukan kedua adalah daripada WebMD 2018, iaitu satu website yang sangat dipercayai oleh doktor-doktor dan healthcare staff, di mana maklumat yang diberikan adalah evidence based. So saya mendapatkan maklumat tentang pemakanan dan makanan-makanan yang mengandungi zat besi melalui website WebMD. Dan rujukan ketiga saya seperti biasa adalah buku teks. Sejak zaman dulu ni lah buku teks. Nanti you all akan nampak lebih banyak lagi. Saya tunjuk gambar buku teks kesayangan. Dah tanggal-tanggal dah dia punya cover ni. Okay. So tu 3 rujukan yang saya gunakan untuk hari ni supaya bila kita bersembang tentang fakta perubatan ni, kita tak boleh teori sendiri, kita tak boleh ikut logik sendiri, dia mesti evidence based. Maksud dia maklumat yang diberikan tu mestilah kredibel, mesti ada rujukan, mesti berlandaskan kajian. Okay? Alright? Okay, so let's start with what is anemia. So anemia, macam doktor cakap tadi, kekurangan capability sel darah merah untuk deliver oksigen kepada organ-organ dalam badan. Okay, so mesti puan-puan tertanya, level mana kekurangan sel darah merah ni yang kita panggil tak cukup sel darah merah? Berapa level dia? Okey. Kalau yang pergi ke klinik kesihatan untuk buku merah tu, saya rasa ramai yang mempunyai pengalaman di mana bila HB tu kurang daripada 11.0 mesti ditandakan dengan oleh misi klinik kesihatan. Betul? Okey, so itu adalah dia punya, sebenarnya dekat Malaysia kita ambil sebagai 11.0. So rata-rata ibu-ibu yang mempunyai HB bawah daripada 11 dah kena tanda merah. Maknanya tak cukup.
kita ikut rujukan WHO, World Health Organization, dia bahagikan tahap anemia ni bergantung kepada usia kandungan. Maka sekiranya usia kandungan adalah pada trimester pertama, maafkan saya, iaitu daripada awal kandungan sampai 12 minggu, HB yang sepatutnya adalah 11 gram per desiliter. Okey. Bila menjangkau ke trimester kedua daripada 12 minggu sehingga ke 32 minggu, HB akan drop sikit jadi 10.5 ya. Dan kemudian biasanya dia naik kembali jadi 11. Dan selepas bersalin kita boleh anggap bahawa HB akan kurang sikit sebab proses bersalin, maka kita ambil levelnya pada 10 gram per desiliter. Okey. Tapi saya setuju Malaysia di mana kita ambil pukul rata 11. Senang. Tak ada nanti yang merah tu kurang merah. So semuanya bawah daripada 11 tu memang anemia. Senang. Okey. Alright. So mungkin perempuan akan tanya, doktor sebenarnya anemia ni serius ke? Macam darah saya ni taklah rendah sangat. Apa tanda-tanda anemia? Okey. So tanda-tanda anemia ni dia adalah tanda-tanda di mana badan kita ni kan dia cepat penat lah sebab organ-organ tak cukup dapat oksigen. Okey. So tanda-tanda pada ibu pertama kadang tu adalah keletihan, cepat penat. Buat kerja rumah sikit tu dah penat, tak larat. Biasanya dulu-dulu sebelum mengandung ni boleh je mula bangun, mandikan anak, masak, kemas rumah, basuh baju, angkat baju, gosok baju, semua boleh. Sekali awal je boleh. Tapi sejak pregnant ni masak, bila sampai tahap kena masak tu pun dah tak larat, dah penat. So itu satu, kepenatan. Mak Saleh panggil fatigue ataupun lethargy lah. Kedua, dia punya tanda adalah pening kepala. Sikit-sikit kita rasa macam nak pening kepala, pening, buat kerja sikit pening kepala. Bukan pening kepala yang jenis bilik ni berpusing-pusing, bukannya, itu vertigo puan, ya. Pening yang for some reason you rasa sakit kepala, pening lah, ya. Kedua dah cakap dah. Ketiga tu kita rasa macam jantung kita laju dan berdebar-debar. Itu satu lagi tanda. Dan juga ada kemungkinan kita rasa macam susah nak bernafas. Ya, naik tangga lebih sikit dah susah nak nafas, sesak nak nafas. Ini semua adalah tanda-tanda yang ibu akan alami sekiranya kekurangan oksigen, bukan kekurangan oksigen, kekurangan darah. Ya, anemia tadi lah. Okey. So, kalau ada tanda-tanda tu tapi tak pernah check level darah, hemoglobin, kena datang untuk check supaya kita tahu adakah puan mengalami anemia atau tidak. Okey. Alright. Okey. Kenapa anemia ni sesuatu yang kita risaukan? Boleh je makan-makan sekejap dia naiklah darah merah tu. Dia tak semudah macam tu puan-puan. Sebabnya anemia ni walaupun kita pregnant, kita lama dalam 40 minggu, anemia ni sangat penting untuk pembesaran baby. Okay. Didapati daripada kajian bahawa ibu-ibu yang mengalami anemia akan, kalau anemia itu sangat serius lah, maknanya level sel darah merah tu sangat rendah, dia akan mengalami kandungan yang bayi dia kecil, lebih kecil daripada biasa, cannot grow up to the normal potential. Sebab you dapat oksigen yang kurang, maka memang nak membesar dengan baik tu dia susah sikit lah. Itu satu. Dan selain daripada itu, kajian juga menunjukkan ibu-ibu yang mengalami anemia yang teruk, yang tidak ditambah red blood cell dia, menyebabkan bayi mungkin dilahirkan jauh lebih awal dan juga meningkatkan risiko untuk bayi itu meninggal di waktu selepas bersalin. Ini semua daripada rujukan yang doktor bagi tahu tadi lah. Okey. So itu adalah masalah kepada bayi. Masalah kepada ibu-ibu pula kalau ada anemia ni adalah kita, selain daripada tanda-tanda tadilah, sign symptoms tadi, kita meningkatkan risiko kita untuk tumpah darah masa bersalin. Sebab ingat, bila you anemia, kebolehan darah you untuk membawa oksigen kepada rahim adalah kurang. Maka otot-otot rahim nak mengecut dengan efektif masa bersalin dan selepas kelahiran tu dia kurang. Maka you boleh tumpah darah sebabnya kekurangan
kebolehan rahim tu untuk mengecut. Kita panggil PPH. Itu satulah. Dan kedua, bila komplikasi yang seterusnya adalah kalau kita kekurangan sel darah merah, maka kalau lepas bersalin dan kita kehilangan darah yang banyak, risiko kita untuk melalui transfusi sel darah lebih tinggi. Okey? So itu adalah komplikasi dia. Okey. Sorry, bukan nak takutkan, awal-awal dah cerita pasal komplikasi ini, kita perlu faham dari awal supaya kita boleh avoid masa pregnant. Okey, hi Dr. Lati. Ya, Dr. Lati pun watching. Dan ni ada Nick Nurul Yusra. Adakah anemia persen keguguran tinggi? Okey, untuk anemia dia tidak berkait langsung dengan keguguran lah sebenarnya. Tetapi dia boleh mengurangkan darah yang sampai kepada rahim, maka nutrisi yang sampai kepada bayi itu kurang. Itu boleh meningkatkan risiko untuk keguguran, tapi it's not directly related lah, ya. Okey. Nanti doktor akan touch sikit pasal thalassemia. Sikit lah, tapi itu bukan berkaitan dengan keguguran, tapi ada significance pasal mengandung kandungan bayi, keadaan bayi kalau ada thalassemia. Okay, alright. So sekarang ni mesti perempuan akan tanya, kalau kita cerita pasal anemia ni, apa sebenarnya punca-punca anemia? Okay, punca anemia yang paling utama dekat Malaysia, antara 75 hingga 90% daripada ibu-ibu mengandung, anemia mereka adalah disebabkan oleh kekurangan zat besi, atau kita panggil iron deficiency anemia. Okay, so iron deficiency anemia ni ada kemungkinan disebabkan mainly adalah pemakanan. Itu satu. Kedua, ia mungkin juga disebabkan jarak kelahiran yang terlalu rapat. Kita syorkan untuk ibu-ibu jarakkan kelahiran lebih kurang 2 tahun antara satu kandungan dan satu kandungan yang lain, supaya badan kita boleh replenish the stores. Maksud dia membina balik ialah sel darah merah yang hilang masa proses kelahiran hari itu. Maka sekiranya tidak dapat dibina dengan mencukupi, puan-puan akan mengalami anemia. Okey. So itu adalah punca utama anemia. Iron deficiency anemia yang disebabkan oleh pemakanan yang tidak cukup zat besi dan juga jarak kelahiran yang rapat-rapat. Okey, itu punca pertama. Punca kedua adalah folate ataupun B12. Folate dan B12 pun berkaitan rapat dengan pemakanan, dan kita lebih nampak ni dalam ibu-ibu yang vegetarian, ya. Tapi disebabkan program mengandung di Malaysia di mana folic acid diwajibkan untuk semua ibu, maka incidence ataupun jumlah ibu-ibu yang ada folate atau vitamin B12 deficiency ni, kekurangan ni adalah rendah lah berbanding dengan zat besi. Okey. Punca ketiga anemia masa mengandung adalah infection lah. Okey. Sekiranya seseorang ibu itu ada infection seperti contohnya malaria ataupun HIV ataupun worm infestation. Maksudnya ada cacing yang duduk dekat dalam usus. Maka cacing ni akan menyerap zat-zat besi dekat dalam usus kita tu yang patutnya kita serap, tapi cacing ni serap. Maka badan kita tidak cukup zat besi. So macam mana kita nak tahu ada cacing atau tidak? Kalau kita tengok kadang-kadang di klinik kesihatan, dia akan bagi botol dekat you, suruh you ambil sampel najis. Dan dia akan hantar sampel najis tu ke makmal untuk pemeriksaan. Mesti perempuan fikir, apa pasal cek najis pula, kurang darah cek najis? Apa kaitan dia? Okey, cek najis kurang darah tu sebab kalau ada worm tadi tu, cacing tadi tu, dia akan beranak pinak dalam usus tu. Maka kita akan nampak telur dia dekat dalam najis puan-puan yang puan hantar ke makmal tadi. Okey, so tu pasal kurang darah kena ambil sampel najis untuk dihantar dan dianalisis. Okey. Ya, Puan Nick Nurul Yusra, folic acid dengan ibarat folik sama ke tak? Okey. Kejap lagi doktor ada semua ubat-ubat ni, doktor akan explain. Kejap lagi doktor jawab yang tu. Okey, alright. Okey. Sebab yang keempat, tadi kita dah cerita pasal 3 punca utama anemia. Pertama, kekurangan zat besi. Kedua, kekurangan vitamin folic acid dengan vitamin B12. Dan ketiga tadi adalah infection. So yang keempat ni adalah punca yang kita kena selidiki.
Kalau yang keempat ni kita panggil thalassemia lah. Okey. Thalassemia dengan anemia bunyi tu dekat-dekat lah, macam adik-beradik sikit lah. Tapi sebenarnya dia adalah dua keadaan sakit yang memang jauh berbeza. Okey. Thalassemia ni adalah satu masalah dengan struktur pembentukan sel darah merah. Pembentukan sel darah merah tu dia tak normal. Okey. Dalam sel darah merah, yang membolehkan sel darah merah ni membawa oksigen ke organ-organ dalam badan kita adalah dua bahagian sel darah merah tu yang dipanggil alpha chain dan beta chain. Okey. So, sekiranya terdapat ketidaknormalan pada alpha chain dan beta chain, maka sel darah merah tu dia tak boleh nak menjalankan fungsi dia untuk membawa oksigen kepada organ. So, untuk kita tahu sama ada kita ada thalassemia ataupun adakah ini anemia, kita kena buat satu test tambahan. Kita tengok bentuk sel darah merah tu. Kita panggil test tu HB electro. So, melalui test tu, kita boleh tahu sama ada kita adalah pembawa beta thalassemia atau bukan. Sekiranya test tu menunjukkan kita bukan pembawa beta thalassemia, satu lagi test yang perlu dijalankan adalah DNA test untuk tengok adakah kita pembawa alpha thalassemia. So tadi kan doktor cakap thalassemia ada dua jenis, alpha dengan beta. Beta check melalui HB electrophoresis. Alpha kita check melalui DNA test. Okey. So sekiranya lah kita buat test ni, alamak, dapat tahu saya ni pembawa thalassemia. Apa langkah seterusnya? Okey. Kalau puan adalah pembawa thalassemia sama ada alpha atau beta, maka suami perlu dicek juga. Okey. Ada negeri-negeri yang kita dah buat thalassemia screening sebelum mengandung. Okey, very good lah. Jangan lupa yang dah buat screening sebelum mengandung, sebelum kahwin. Jangan lupa yang buat screening sebelum kahwin tu, yang tu simpan result tu, sebab kalau katakanlah pregnant nanti doktor nak tengok screening thalassemia tu macam mana. Untuk yang dah result hilang tu, kita screen husband juga. Maka sebab apa kena screen dua-dua? Sekiranya isteri adalah pembawa thalassemia dan suami juga adalah pembawa thalassemia, ada kemungkinan baby boleh affected dengan thalassemia. Mak pembawa, ayah pembawa, takut baby dia dapat thalassemia. Ni untuk doktor menjawab persoalan kepada tadi soalan puan yang pasal miscarriage tu kan. Dia tidak menyebabkan miscarriage, tapi kalau baby tu affected dengan thalassemia, kadang-kadang baby tu boleh meninggal dalam rahim. Okey. Hai Puan Aznita, staff nurse Aznita. Hai Puan Fauzian, Cik Ehsan, Puan Fatin. Banyak info dapat belajar. Sebelum ni tahu sikit-sikit je pasal anemia. Thank you Dr. Ayu. You welcome Puan Fatin. Harapnya Puan Fatin pun sihat-sihat dengan pregnant tu. Assalamualaikum Dr. Ayu. Ya, waalaikumsalam Cik Ehsan. Okey. Baik, so tadi tu pasal thalassemia. So, punca empat kekurangan sel darah merah tadi, ingat ya, 4. Iron deficiency, folate and vitamin B12 deficiency, infection yang cacing tadi, cek najis, dan yang keempat tadi thalassemia. Okey, tak faham boleh tanya soalan kat situ, saya akan jawabnya berkaitan anemia. Okey. Alright. So, kalau kita ni anemia, macam mana caranya? Apa Puan Nelly Shazira? Hai Dr. Ayu. Hai, apa khabar? Puasa ke tu? Okay. Alright. So, kalau kita ni anemia, sambung balik Kalau kita ni anemia, macam mana kita nak treat keadaan ni? Okay. Alright. Senang je jawapan dia. Apa-apa keadaan pun, first and foremost, kita treat melalui pemakanan. Kita kekurangan zat. So, kita tambahkan zat. Tahukah puan berapa requirement zat besi untuk mengandung? Okey. Untuk orang yang mengandung, untuk orang yang biasa lah. Okey, requirement zat besi ni WHO punya numbers lah ya. 2.8 to 4 milligram daily of elemental iron ya. Okey, ni ada soalan, sorry sekejap, saya berhenti sekejap. Puan Yanti Omar, maaf doktor nak bertanya, kenapa saya rasa sakit bawah perut ya, batuk bersin, bangun secara mengejut, kadang-kadang
Tengah jalan pun jadi sakit macam tarik sengal-sengal. Okey, Puan Yanti, bunyinya tu mungkin masalah dengan otot ataupun tulang. Tetapi yang paling selamat, Puan kena datang buat pemeriksaan sebab kadang-kadang ada keadaan yang mengganggu. Maksud dia macam kandungan. Apa-apa jadi kat baby pun boleh dapat sakit di bahagian bawah. So, saya syadangkan Puan Yanti pergi buat pemeriksaan dengan doktor ya, Puan. Okey, Puan Syafinas pun ada soalan ni. Assalamualaikum doktor. Kalau time pregnant HB rendah, lepas bersalin pun kena tetap teruskan makan ubat untuk tingkatkan HB juga ya. Untuk berapa lama ya? Okey, Puan Syafinas, tahu dah selamat bersalin. Soalan yang sangat bagus. Ya, sangat relevan untuk topik kita hari ini. Ya, bila kita mengandung HB rendah, kita dah bagi, biasanya doktor bagi Everett lah kat sini atau Maltopher. So, kalau dah bersalin, you akan tumpah darah sikit lagi berbanding dengan masa bersalin. Berbanding dengan masa mengandung. Makanya, lepas bersalin tu confirm lah kena sambung makan ubat, Puan. Ya? Berapa lama? Well, kalau kita nak kepastian yang betul-betul, seloknya lepas kita makan ubat dalam habis pantang tu, sepanjang tempoh pantang tu kita habis makan ubat. Lepas tu kita repeat tengok HB kita naik atau tidak. Kalau level lebih daripada 11, then boleh berhenti. Kalau level tu bawah daripada 11 tu, sambung lagi. Ubat-ubat yang kita bagi makan ni, dia bukannya sesuatu yang sangat-sangat high dose ya. Dose tu low dose je. So it should be safe for you to continue for up to about 3 to 6 months lepas bersalin. Puan Sharifah Sharina, ya apa khabar Cikgu Sharifah? Puan Yanti, ya. Okey, Puan Yanti. Puan Nik Nurul Yusra, Puan Syafina, saya sampai hari ni kena makan. Ya, betul dengar tu. Bagus Puan Nik. Okey, terima kasih atas perkongsian tu. Okey. Alright, so tadi doktor dah bagi tahu berapa requirement untuk daily itu 2.8 to 4 mg per day. Okey. Kalau katakanlah kita pregnant, dua, ibu dengan baby. So both need iron. So dia punya requirement tu meningkat daripada 30 ke 60 mg per day. Itu WHO punya recommendation. Okey. Dan sekiranya puan memang ada kekurangan zat besi, iron deficiency anemia, that requirement doubles. Maknanya daripada 30 ke 60 mg sehari, dia meningkat jadi 60 hingga 120 mg sehari. Okey, sorry banyak nombor-nombor sikit, tapi bila kita cerita pasal iron ni memang kita kena cerita pasal number sebab kita nak tahu dos berapa yang paling efektif untuk kita punya anemia. Okey, ni Puan Nelly. Alhamdulillah puasa. Ya, bagusnya Puan Nelly puasa dan tengah menyusu baby Fitri Ayu dah 2 bulan sekarang. Alhamdulillah. Peluk sikit baby tu untuk saya. Okey, alright. Okey, so sekarang ni kita cakap pasal diet. Okey, Puan tu, Assalamualaikum doktor, macam mana procedure FBC tu? Nanti saya ada appointment bulan 5. Okey, very good question juga. Procedure FBC, okey, FBC untuk yang tak berapa sure apa FBC tu, FBC is full blood count, okey. Maksud dia, dia adalah satu analisis darah yang kita ambil untuk tengok berapa kandungan darah. Dalam darah tu ada banyak-banyak indices lah yang dia akan ambil lah, iaitu HB. HB paling penting. Itu adalah petanda you ada iron deficiency anemia atau tidak. Okay, platelet, white cell count. Itu 3 elemen utama full blood count. Prosedur sangat simple, jangan risau. Dia keluarkan jarum, dia ambil sikit kat sini. Sikit je, lepas tu dia hantar ke makmal. Itu je puan, tak perlu puasa pun untuk FBC. Ya Puan Putri? Okay. Alright, Puan Iman Azmi, doktor, selain suplemen boleh tak kita ambil dari sumber makanan? Very good question. I was just getting to that. So sekarang ni nak cerita pasal makanan yang kaya dengan zat besi. Okay. Bila kita cakap pasal makanan ni yang kaya dengan zat besi, kita boleh bahagikan makanan yang dengan zat besi ni kepada 2 kumpulan. Okey, kita tahu bahawa zat besi ni sebenarnya dia terkandung dekat dalam sel darah merah ataupun hemoglobin. Hemoglobin tu adalah pigmen merah dalam sel darah merah. Okey. So makanan yang paling banyak mengandungi zat besi adalah heme sources. Maknanya makanan yang mengandungi sel darah merah. Okey. So makanan yang heme sources of zat besi, pertama-tama paling banyak zat besi adalah hati dan limfa.
Okay, so it can be hati dan limpa ayam atau hati dan limpa lembu. Okay, sebabnya memang sangat banyak kandungan zat besi, about 3.5 mg per serving, which is very high lah. Okay, yang kedua adalah daging merah, red meat. Yang ketiga adalah ikan. Contoh dia macam ikan sardin. Sebab kalau kita compare ikan sardin ni, dia punya daging dia macam hitam sikit kan, berbanding dengan ikan-ikan yang isi dia putih macam cod atau ikan Malaysia ni apa, kembung, macam tu. So ini adalah 3 sumber zat besi yang heme sources, maknanya daripada yang macam daging. Oh, lupa nak cakap kerang. Kerang tu sama dengan limfa. So nombor 1 hati dan limfa ayam atau lembu. Nombor 2 kerang dan kawan-kawan kerang. Contoh dia macam lala dan kepah, oyster pun sekali. Okey, sebab ini pun dia ada sumber-sumber yang ada banyak iron dekat dalam tu. Ketiga tadi red meat, okey, mainly daging lah. Yang keempat tadi is ikan, macam ikan sardin. Lepas tu baru benda-benda macam ayam. Ayam ni kurang sikit lah. Okay, so 2 heme sources of iron. Okay, ada juga non-heme, maknanya untuk vegetarian yang nak cuba tingkatkan zat besi dalam diet tapi tak boleh makan benda-benda yang tadi, maka you boleh makan juga benda-benda yang non-heme sources. Okay, contoh dia macam breakfast cereals lah, ya. Breakfast cereal is not naturally ada iron, tetapi dia dah defortified. Maksudnya bila dia buat tu, dia tambahkan zat besi. So that's the main non-heme source lah, breakfast cereals. Okay, lepas tu kekacang. Kekacang macam kacang dal, kekacang macam tu lah. Okay, tofu ataupun takwa, yang tu pun ada juga tapi sikit lah, 0.7. Okay, potato, wheat, okay, makanan Mak Saleh lah gitu. Nasi memang kurang lah zat besi. Lepas tu brokoli, sayur-sayuran, brokoli dan spinach. Okay, spinach, ingat Popeye dia makan spinach tu terus macam tiba-tiba kuat lah. Konon-konon macam apa kita panggil, ada tiba-tiba dapat iron banyak. Tapi saya rasa mesti ramai yang dah tahu dah cerita pasal Popeye dan spinach ni sebenarnya, di mana spinach tu perkiraan dia salah. Dia punya amount of iron dalam spinach tu is only 0.7, but somehow masa diorang buat analysis, spinach tu punya amount of iron tu diorang terlebih kali, jadi 100 kali ganda. Maknanya jadi 700 mikrogram. Tu yang Popeye tu konon-kononnya menunjukkan spinach tu sangat tinggi iron, but it's actually wrong. So dia ada iron, spinach tu bayam ya perempuan. Bayam tu ada iron tapi bukan banyak sangat. Boleh makan tapi tak banyak. Dan spinach tu kena raw, tak masak. Kalau masak iron tu hilang. Okay, so tak boleh bergantung kepada sayuran sangat. Ada sikit tapi tak banyak. Okay, ni Cik Ihsan ada soalan, berapa kali seminggu pengambilan hati ayam, daging, ikan dan keluarga kerang? Kalau gout macam mana? Okey, untuk berapa kali seminggu tu, okey, sebenar-benarnya lah, kalau tanya saya, kalau nak makan hati ayam, hati daging banyak-banyak ni, to be very honest, saya tak berapa recommend sangat. Sama juga dengan kerang. Sebab apa? Hati ayam, hati daging, ia adalah waste, dia adalah organ yang membuangkan toksik ataupun diproseskan bahan buangan. When that happens, kalau kita makan banyak kali seminggu, kita mungkin akan dapat benda-benda masalah-masalah lain. Contoh dia macam hepatitis. Sama juga dengan kerang. Kerang ni memang sedap, memang berdarah. Kalau kita makan, kita kopek, nampakkan darah banyak. Tetapi kerang ni kita tak boleh lupa, dia adalah scavenger. Maknanya dia makan benda-benda yang yelah kat selut-selut tu yang tak berapa nak bersih sangat. So when that happens, itu akan menyebabkan risk untuk dapat infection macam hepatitis A lebih banyak. So kalau nak suruh makan banyak-banyak kali seminggu tu, doktor tak recommend sangat lah. Sekali seminggu tu okey lah. Selebihnya mungkin boleh ambil daripada sumber yang non-heme tadi, macam sayur-sayuran ataupun daripada suplemen. Ya, okey. Kalau ada gout macam mana? Okey, tak pernah lagi saya jumpa pesakit yang gout. Yang tu mungkin lebih relevan dijawab oleh pakar rheumatology lah. Ya.
Okey, lagi satu soalan dari Encik Ehsan ni, muesli bagus ya dok? Any type ubi, ubi keledek, ubi kayu, banyak zat besi. Muesli, yang penting ni muesli kadang-kadang preparation dia ada banyak sangat gula. So you have to be very careful. Walaupun you nak makan muesli sebab zat besi, make sure that you don't get too much sugar with it sebab kita tak nak burdenkan ibu-ibu dengan gula yang berlebihan di mana it will actually increase your chance untuk dapat GDM macam talk kita minggu lepas. Okey, ubi keledek, ubi kayu banyak zat besi. Yang saya maklum yang lebih banyak adalah potato, but I will look into ubi keledek, ubi kayu. I'm not so sure about berapa miligram. Sebab saya punya reference adalah WebMD. Dia Mak Saleh, orang US punya kajian lah. Saya tak sempat lagi nak tengok tentang zat besi dalam ubi kayu, ubi keledek dan ubi kayu dan ubi keledek ya. Okey, alright. So tu tadi cerita pasal diet. Macam mana nak tambahkan zat besi dalam diet. Okey. Welcome Cik Ehsan. Ya, okey. Hai Puan Sharifah Suraya. Oh, ni orang jauh ni. Kawan saya daripada Cairo, Egypt. Apa khabar Sharifah? How are you? Thanks for watching. Okey. Alright, so diet dah cuba. Tapi doktor cakap HB ni tak naik-naik lagi. So nak buat macam mana? Ni lah bahagian yang paling banyak nak kena sembang. Sebab kita nak sembang pasal ubat. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ni yang ada kat sini. Yang lebih-lebih yang tak ada kat sini pun ada banyak jenis ubat lagi. Okey. So, bila kita cerita pasal ubat, okey, ni ada satu soalan lagi. Assalamualaikum doktor, anak tak boleh cucuk lagi, anak demam campak. Okey, tak apa Puan Afika, take your time. Nanti dah sihat anak tu, nanti mai cucuk. Nanti kita sembang-sembang masa Puan datang cucuk ya. Okey, alright Puan Iman, seems like better ambil dari suplemen tapi cabarannya tak boleh tolerate. Tengok terfikir pun dah naik lagi. Fantastic statement Puan Iman. Okay, let's get to supplements now. Memang itulah masalah dia. Tengok pun lawyer. Betul. Itu adalah komplain yang saya dengar daripada almost all of my patients about. Okay. Bila kita cakap pasal suplemen ni, okay, dia ada beberapa preparation zat besi tu. Okay. Zat besi yang paling bagus penyerapan dia, preparationnya adalah ferrous fumarate. Okey. Sebab dia mudah dileraikan dalam badan dan diserap dengan baik. Tetapi ferrous fumarate ni dia punya efek kepada kita punya usus dan juga appetite kita sangat tak best. Ada patient yang cakap dengan saya makan ferrous fumarate ni macam kita makan ubat yang ada karat. Bila berlahak tu, bila burp tu memang rasa karat. Betul. That is the zat besi. And ada yang patient cakap bila makan ubat ni dia menyebabkan najis tu jadi hitam. Okey. Bila patient cakap makan ubat ni najis jadi hitam, saya akan senyum dan saya cakap terima kasih dan tahniah puan. Maksudnya puan memang berusaha untuk makan ubat tu. Maknanya zat besi tu diserap dan ada yang tidak diserap masuk ke dalam najis. Okey. Okey, sekejap. Puan Nik Nurul Yusra tanya soalan, betul HB saya tak naik-naik, makanlah apa pun untuk tambah darah. Ya, dari diet kan puan? Yang tadi soalan saya tu pasal saya dah 2 kali pregnant gugur, sebab tu tak payah adakah efek HB low or anemia punca keguguran. Kemungkinan besar tu mungkin bukanlah, mungkin ada punca-punca lain lah yang perlu dicek. Okey. Hai Dr. Faizatul Akmal dan Dr. Syuhada Hamzah. Okey, terima kasih for watching. Okey. Alright, so tadi ferrous fumarate. Okey. Daripada ubat-ubat yang ferrous fumarate adalah Iberate, okay, Iberate folic dan juga Ferrocom. Ini adalah ferrous fumarate. Penyerapan paling baik, tetapi side effect kepada muntah loya tu sangat-sangat tinggilah berbanding preparation lain. Okey. Tadi ada soalan tanya, Iberate ni sama tak dengan folic acid? Iberate ni adalah satu suplemen yang ada macam-macam dekat dalam. Okey. Dia ada yang dia adalah 105 mg per day. Okey. Ditambah juga dengan folic acid 0.35 mg per day. So kalau puan-puan makan suplemen Iberate folic ni cuma perlu makan sebiji sehari. Dah cukup lengkap. Ada iron,
ada folic acid, ada vitamin C, vitamin B kompleks, semua dah ada dekat dalam ni iburet folic. Okay, alright. Okay, alright, ada soalan. Nur Ashikin. Puan Nur Ashikin, hai. Salam doktor, suplemen boleh campur dengan ubat lain ke? Fantastic question. Okey, kejap lagi lepas doktor habis pokpek pasal suplemen ni, doktor akan jawab. Sebab zat besi ni ada cara nak makan dia. Okey, alright. Okey, so tadi tu iburet dengan ferrocom, ferrous fumarate yang memang susah nak hadam sikit tapi penyerapan paling baik. Okey. Yang kedua adalah Obimin ataupun yang dekat klinik kesihatan dia bagi Zincofer. Ini adalah ferrous fumarate. Yang tadi ni ferrous sulfate. Ferrous fumarate. So ferrous fumarate ni dia punya preparation dia lebih gentle kepada perut. Maknanya bila you makan, you tak ada rasa sangat nak loya sangat, kurang sikit lah. Obimin ni, Genilia dan juga Zincofer. Kurang sikit berbanding dengan iburet tadi. Tapi penyerapan dia kadang-kadang kurang sikit berbanding dengan yang ferrous sulfate tadi. So dia ada pro and con. Ada yang penyerapan dia sangat bagus tapi kurang loya, ataupun loya sangat tapi penyerapan dia bagus. Okey, Puan ni, kenapa saya kena makan 2 biji masa pregnant itu? Okey, ubat-ubat ni, setiap daripada ubat yang doktor tunjuk ni, dia mempunyai elemental iron, iaitu zat besi yang aktif, yang boleh diserap dalam kuantiti yang berbeza-beza. Ada yang mempunyai elemental iron yang sangat rendah. Okey, contoh dia macam ni, Obimin, elemental iron dia sikit sangat-sangat berbanding dengan iburet. Maka kalau iburet, Obimin ni kena makan lebih lah. Macam tu. Okey. Alright. Encik Muhammad Syarif Syahman, doktor boleh bagi kesan tak kalau tak makan Obimin tu? Sebab bila makan muntah. Okey, kesan dia HB tu tak naik. So maka bila HB kita tak naik, ada possibility kalau kandungan kita dah mencecah 34 minggu dan darah masih rendah, puan mungkin perlukan transfusi darah. Transfusi darah ni yang tak apa seronok sikit nak cakap tu adalah sebab walaupun ia telah di-screen untuk hepatitis, untuk HIV dan penyakit berjangkit lain, ia masih adalah darah daripada orang lain. Maka kita tak tahu darah daripada orang lain ni, kita tak tahu habits dia macam mana, itu adalah main reason lah yang kita cuba nak elakkan. Okay, alright. Puan Nik Nurul Yusra, kena makan iburet 2 biji. Okey Puan, kena rujuk balik siapa yang bagi iburet 2 biji. Sebab iburet adalah ubat yang maksimum dos dia sebiji sehari. Tak apa, betul lah yang tu. Ya. Okey, kalau ubat lain tu mungkin boleh. Macam Obimin boleh. Ataupun ni, saya punya favourite ni Maltopher. Maltopher ni boleh makan sampai 3 kali sehari. Okay. Maltopher ni adalah satu preparation yang bagi saya lah moden sikit dan lebih memahami ibu-ibu. Okay. So saya boleh buka dan tunjuk ya. Okay. Maltopher ni untuk yang dah tahu dia sebenarnya gula-gula. Macam gula-gula. Siapa yang suka minum kopi yang ada rasa mocha tu boleh makan Maltopher. Sebab apa? Maltopher ni dia chewable. Dia bypass semua tengok ubat nak muntah, telan ubat nak muntah, burp rasa karat tu, semua dia bypass. Sebab apa? Bila you makan, you tak payah makan dengan ayak. You masuk dalam mulut, gulung, and then dia dissolve terus. So ubat tu daripada dalam mulut dah mula diserap. So Maltopher ni in a way dia adalah lebih mudah untuk dimakan. Maka patient suka. Itu satu. Kedua, kandungan zat besi dekat dalam Maltopher ni dia special sikit. Ferrous polymaltose. Dia satu preparation yang barulah. Dan dia ada folic acid dekat dalam ni. So bila dah ada ni, you boleh makan ni untuk tambahkan folic acid dan juga zat besi. Ini maksimum dos dia sebiji 3 kali sehari. Tetapi only on doctor recommendation. Sebabnya bila kita cakap pasal zat besi, tak boleh overdose. Zat besi tak sama dengan folic acid. Sebabnya folic acid bila kita kencing dia akan keluar. Zat besi tak. Kalau dia berlebihan sangat, dia akan jadi free radical dan dia akan duduk dalam organ-organ dalam badan. So kalau siapa-siapa bagi lebih dos, bahaya kepada ibu. Kena tanya doktor betul-betul. Okay?
Cik Muhammad Syaril. Dr. Farah ada tukarkan Obimin dengan Maltofol untuk isteri saya, tapi dia makan sikit-sikit juga, tak makan hari-hari. Cik, saya nasihatkan cik untuk nasihatkan isteri, sebab kalau tak makan Obimin atau Maltofol, takut kena masuk darah. Masuk darah ni macam-macam cerita dia nanti. Takut nanti ada reaction, takut nanti boleh develop antibody, macam tu ya. Sebab pilihan di tangan kita sebenarnya, apa yang kita nak masuk dalam badan kita. Adakah ubat makan ataupun adakah terpaksa masuk darah. Macam tu. Okey, Cik? Ya. Puan Nik, sekotak berapa? Sekotak yang mana Puan Nik? Maltofol ke? Saya pun harga ni minta maaf lah, saya pun tak hafal sangat sebab yang selalu bagi tu saya punya dispenser ya, dia sangat bagus lah. Pasal harga-harga saya pun harga ni kurang sikit hafal. Satu lagi yang boleh dimakan adalah Sangobion. Sangobion ni pun banyak review yang bagus juga sebab dia pun macam Iburet dan juga macam Zincofer, agak lengkap dan dia punya zat besi pun tinggi dalam dia dan kurang juga muntah. Dia adalah satu bentuk ferrous gluconate dan baik untuk kandungan. Okey. Puan Rohazani, maaf doktor, nak tanya musim PKP ni boleh tak buat pap smear? Oh tak apa, boleh puan. Puan call klinik, nanti kita bagi appointment, nanti saya buatkan pap smear untuk puan ya. Okey. Okey, Puan Syafiqah Amin. Dok, buat iron tablet boleh efek pembesaran baby. Yes. Mungkin Puan Syafiqah baru join. Tadi doktor dah bagi tahu kalau zat besi ibu kurang oksigen yang pergi kepada bayi, dia memang akan menyebabkan bayi menjadi kecil. Risiko kepada bayi lah. Dan ada risiko bila baby tu kecil, tak dapat zat yang mencukupi, baby ni nak keluar cepat. So, risiko untuk preterm delivery juga untuk bayi tersebut. So, jangan malas-malas makan zat besi tau. Okay, alright? Okay. So, tu tadi dah cerita banyak pasal ubat-ubat. Okay, dah memeningkan kepala semua orang saya rasa. So, saya nak bagi tahu benda yang penting lagi satu tentang ubat, tentang zat besi. Sebab kalau kita pergi, saya pasti kalau kita pergi KK, nurse akan bagi advice untuk cara makan ubat. Okay. Cara makan ubat zat besi ni, dia special sikit lah. Kenapa yang semua orang lawyer nak muntah tengok tu? Sebabnya bila kita makan zat besi paling baik, paling optimum, bukan nak cakap wajib lah, paling optimum adalah bila perut tu kosong. Sebelum makan apa-apa, setengah jam sebelum makan dia dulu. Kenapa? Sebab waktu tu penyerapan zat besi adalah yang terbaik, paling optimum. So on an empty stomach. Yang tu pertama. Okay. Kedua, zat besi ni akan diserap dengan baik sekiranya kita makan dengan vitamin C. Okay. Untuk preparation yang doktor tunjuk tadi, Iburet, Sangobion dan Obimin tadi, okay, semua ni dah ada vitamin C kat dalam. So tak perlu ambil tambahan. Tapi untuk yang tak ada ataupun untuk yang memang suka minum benda yang ada vitamin C, contohnya macam orange juice, you boleh makan you punya zat besi tu, down it with orange juice. Maknanya tablet tu minum orange juice. Itu ada vitamin C. Tapi orange juice tu jangan manis-manis sangat. Okay? Alright? So tu yang kedua. Okay. Benda yang kita kena elakkan masa kita makan suplemen zat besi kita adalah kafein ataupun kafein lah, yang kopi yang mengandungi kafein, dan juga teh. Sebab dia menghalang penyerapan zat besi, dia akan bersaing untuk diserap. So nanti kurang zat besi akan diserap. Okey, tu yang ketiga lah. Keempat, jangan makan dengan kalsium. Macam doktor, saya selalu bagi suplemen kadang-kadang tu Iburet ataupun zat besi sekali dengan kalsium. Tapi puan tak boleh makan together. Okay, makan asing-asing. So katakanlah pagi you decide nak makan Iburet. Okay, so tu nak makan Iburet. Okay, makan Iburet siap-siap. Buka puasa, makan kalsium. Ataupun waktu malam makan kalsium. Dia tak boleh makan sama-sama. Sebab dia, kalsium bila masuk dalam perut, dia akan menyebabkan asid dalam perut tu dia kurang sikit. Zat besi memerlukan asid yang banyak untuk diserap. So bila asid tu kurang, penyerapan tu kurang baik. Okay, alright. Dan yelah, selain kalsium, susu pun mempunyai efek yang sama. So kita tak boleh makan zat besi tu minum dengan susu. Dia tak jadi. Okay,
Alright. So itu adalah cara-cara untuk makan zat besi supaya kita mendapat dia punya keputusan ataupun maksimum lah penyerapan dia. Sebab bila kita makan dan penyerapan dia maksimum, maka dia akan membolehkan HB kita naik. Kalau puan-puan makan zat besi tu dengan memang konsisten, insya-Allah within 2 weeks dia akan naik 0.5 hingga 0.8 gram per desiliter. Maksud dia lah, kalau kita makan, sebelum kita makan tu HB kita 9. Lepas 2 minggu kita makan, insyaAllah dia akan naik kepada 9.5 atau 9.8. Kalau makan betul-betul lah tu. Kalau dos dia 2 biji sehari, makan 2 biji sehari, dia akan naik. Kalau kita tak makan dengan betul ataupun makan dan muntah, dia tak naik cepat macam tu. So, mungkin kena increase dose ataupun kena masuk zat besi ikut darah, which is our next part of our discussion. Okay. Kita try diet. Diet tak boleh. Kita try makan ubat yang macam-macam jenis doktor tunjuk tadi pun tak boleh, loya juga. So nombor 3 ni adalah masukkan zat besi tu melalui darah. Okay, iron. Dia ada macam-macam preparation lah. Okay, untuk zat besi yang kita kena inject ni. Ada preparation zat besi, kita cucuk direct kepada otot kat punggung. Ini biasanya kita divide dos tu selama 7 hari dan kita bagi setiap hari 1 dos. Kanan, kiri, punggung kanan, punggung kiri selama 7 hari. Ada patient yang lepas kena cucuk, memang nampak macam ada kesan-kesan sikit dekat tempat yang dicucuk tu. Itu memang sakit lah. Tapi itu biasanya dia lebih efektif daripada makan zat besi. Okay. Sekarang ada preparation yang lebih baru iaitu masuk melalui urat. So zat besi yang masuk melalui urat ni yang biasanya kena buat adalah patient akan diadmitkan ke ward. Kita akan bagi satu test dose dan kemudian zat besi tu akan dimasukkan melalui drip. Okay. Bila masuk melalui drip, kita bagi over a certain period of time. Biasanya setelah habis masuk drip, okay, boleh balik dan lepas 2 minggu kita repeat balik. Tengok naik ke tak. Ini untuk orang-orang yang mengalami kesukaran untuk telan tablet tu lah. Okay. Dan biasanya yang masuk melalui drip ni, respon dia agak baik lah daripada para-para ibu yang hamil ni. Sebab yalah, tak meloyakan dan tak sakit sangat masuk drip dan tak payah transfuse. So itu adalah next option lah ya. Zat besi melalui drip. Okay. Okay, Puan Iman, doktor, kalau bacaan HB 12.1, tak perlu lagi makan zat besi tambah. Okay, Puan Iman, tahniahlah kalau HB 12.1, that's very good sebenarnya. Kita memang nak zat besi ni melebihi daripada 11. So, kalau Puan Iman rasa Puan tak nak makan, kalau Puan Iman mengandung, doktornya sama makan, sorry. Tapi kalau Puan Iman dah tak mengandung, dah settle, dah semua, dah beranak semua, kalau tak nak continue pun tak apa, tapi teruskan makan makanan yang mempunyai zat besi tadi, yang macam kita discuss tadi. Okey, Puan Iman, ya. Puan Wahyuni Harun, saya alhamdulillah makan iburat 2 kali memang naik. Makan 2 jam sebelum atau selepas makan, perut kosong. Very good. Tahniah Puan Wahyuni. Betul. Cara Puan makan tu betul dan Puan saya pasti berdisiplin makan. Maka disebabkan you makan iburat tu macam tu, HB you naik. It works. It does work. Cuma kena makan je to make it work. Okay. Alright, Puan Rudra, yes, thank you so much for sharing about the supplements, Doc. We'll be seeing you in a few more weeks. Yes, Puan Rudra, I look forward to seeing you also. I hope you're keeping well. Okay, alright, so itu tadi doktor rasa doktor dah simpulkan lebih kurang sikit lah pasal anemia ni, ya. Dah popek sikit dalam berapa setengah jam dah ni. So tadi kita recap balik apa yang kita punya perbincangan. Apakah itu anemia? Anemia adalah kekurangan keupayaan sel darah merah untuk deliver oksigen kepada organ-organ dalam badan. Okay, alright. Kenapa dia penting? Sebabnya semua organ dalam badan kita memerlukan oksigen yang mencukupi untuk berfungsi dengan baik. Untuk ibu-ibu mengandung, sebab rahim adalah organ yang mengembang, membesar dan memerlukan banyak oksigen untuk membolehkan dia kecut dengan baik selepas bersalin dan contraction dengan baik in labour, masa nak bersalin. Okay, alright. So that's anemia. Okay. Kalau ada anemia, macam mana kita nak buat? Nombor 1, diet. Diet tu bukan kawal makan. Diet tu maksudnya makan makanan yang mempunyai zat besi. Macam kita cakap tadi lah. Kerang, hati, daging merah,
sayur-sayuran, tapi yang paling penting tadi tu adalah yang kerang hati dan daging merah lah, ya. Okey. Ketiga, suplemen. Suplemen kita yang macam-macam jenis doktor tunjuk kotak berkotak tadi tu ada macam-macam. Tapi paling penting pasal suplemen ni, nombor satu adalah kita kena tahu elemental iron dia berapa miligram. Sebab ada suplemen elemental iron dia sangat rendah. Dia akan membuatkan anemia puan mungkin lebih teruk ataupun tidak meningkat. Okey. Dan keempat, kalau suplemen makan tu tak boleh, kena suplemen masukkan melalui Okey. Dan ada satu soalan lagi, Puan Nur Syafiqah Amira. Macam mana dengan suplemen protein, doktor, membantu atau mengurangkan penyerapan zat besi? Untuk pregnancy, saya rasa tak pernah lah kita recommend untuk protein supplement. So, saya tak boleh nak jawab sebab I do not have enough information about interaction between protein supplement and zat besi. Yang memang clearly ada interaction adalah tadilah calcium supplement. Calcium ni termasuk calcium, vitamin D and magnesium lah. Tapi saya kurang pasti pasal protein. Minta maaf ya Puan Nur Syafiqah. Mungkin next round mungkin saya boleh find out and let you know lah. Ya, okay. Alright. So itu tadi adalah tentang anemia, cara-cara nak mengatasinya lah. Okey. So, ada lagi satu soalan ni, dia tanya, doktor kalau semua dah usaha masuk darah pun tak boleh juga. Macam mana? Masuk darah. Okey, masuk darah puan biasanya boleh. Bila kita masuk darah, kadang-kadang tu mungkin kita masuk darah lalu awal. So, anemia ni bila di peringkat kedua kehamilan, second trimester of pregnancy, darah kita akan menjadi cair sikit. Okay, so bila kita ambil HB tu, memang HB tu kita anticipate, kita memang agak akan drop. Okay, tetapi kalau katakanlah kita masuk darah tu lebih hampir kepada waktu nak bersalin, ya, macam dah 34 minggu dan darah kita rendah, kita masuk mungkin 2 pint darah, memang insya-Allah darah tu memang akan meningkat. Darah merah tu, sebab dia memang dia tak perlukan apa-apa tindak balas, masukkan darah tu automatically jadi darah kita, it will increase. Okey, ya, faham ya puan? So memang insya-Allah jangan risau, walaupun dah try diet tak boleh, dah try suplemen tak boleh, try masuk zat besi melalui darah tak boleh, masuk darah mesti boleh. So memang ada step-step dia dan pasti insya-Allah akan meningkatkan darah puan. Okey puan, alright. Okey. Ada apa-apa soalan lagi tak berkaitan dengan anemia? Sebab dia memang topik yang common ni, tapi kadang-kadang tu kita tak berapa nak faham sangat kenapa dia jadi macam ni, apa semua kenapa penting. Mungkin dengan perbincangan kita hari ni mungkin lebih ramai yang faham dan lebih ramai menitik beratkan untuk makan zat besi masa mengandung, ya. Kurang apa sekarang? Dekat-dekat sejam dah kita berceloteh. Ada apa-apa lagi soalan berkaitan anemia? Okey, so kalau tak ada, doktor nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada yang follow, yang tengok, yang tanya soalan. Yang soalan memang hari ni memang very good, very relevant questions. Nampak sangat macam you all sangat pay attention dan ambil berat lah tentang anemia in pregnancy. Okey, kalau ada apa sebarang soalan tambahan boleh tanya nanti bawah video. Kalau ada yang nak dapatkan consultation, tanya macam mana tentang zat besi dan sebagainya pun boleh juga datang jumpa direct. Nanti kita check baby sekali semua, ya. Dan sempena bulan puasa ni, doktor cuma nak berharaplah semoga ibu-ibu yang berpuasa tu tabah berpuasa, sentiasa positif. Kalau larat tu alhamdulillah, kalau tak larat tu jangan rasa bersalah, ya. Okey, teruskan berpuasa, ya. Dan jangan lupa makan zat besi, sebab walaupun meloya teruk macam mana pun, kita cuba dah, kita ikhtiar lah, doa banyak-banyak asal agar puan boleh makan, boleh menerima makanan zat besi tu. Okey, baik. Alright, Puan Nur Huda, thank you so much, Dr. Most welcome. Thank you all for watching. Nanti kita jumpa di minggu depan. Topik doktor tak sure lagi, tapi nanti doktor akan carilah topik yang kita paling selalu jumpa masa mengandung ni. Okey, so sehingga minggu depan, jaga diri, jaga kandungan, stay at home still, and stay safe. InsyaAllah lah, I think we are getting better at fighting COVID.
maybe hopefully soon kita bolehlah dibenarkan keluar jauh sikit daripada rumah, insyaAllah after this. Okay, take care semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.